Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi mulia ini bolehlah kita sama-sama sambung pengajian kita lah terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Muhammad. Setelah daripada kita memahami akan ayat yang ke-25, InsyaAllah pada pagi ini kita akan mula ayat yang ke-20 ni biiznillahi ta'ala. Ayat yang ke-25 ni Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa duk royak kepada kita lah. Kata orang yang murtad, mana terkeluar dia daripada agama al-Islam, dia ni dikena cela di dalam agama kita tu satu dah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerka terhadap dia, terhadap orang yang murtad, setelah dapat keterangan, setelah dapat tahu ilmu pengetahuan yang sebenar, tapi dia tu paling juga belakang daripada kebenaran. Sebab dia ikut jalanan yang dihiaskan oleh syaitan ar-rajim, dan dia tidak berjalan mengikut jalanan yang ada di atasnya kebenaran, iaitu siratal mustaqim.
Apabila dia memilihkan cara lagu tu, membawa kepada dia rugi dunia dan akhirat. Lalu Tuhan nak sambung lagi. Nak sambung lagi tentang keadaan mereka yang Allah Ta'ala mencelakan dia di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ada perhubunganlah ayat yang ke-25 dengan 26 itu. Tuhan kata lagu mana? Ayat yang ke-20 ni tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihu Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Itu adalah ayat yang kita nak tengoklah. Makna lagu mana tu? Makna bagi ayat, makna pentafsiran bagi ayat dan makna sepatah lalu tu makna lagu mana? Jadi Tuhan kata yang dimakian itu zalika. Apa makna zalika? Makna sedimakian itu dalam bahasa kita lah. Dimakian mana? Dimakian orang-orang yang murtad tubik daripada agama Islam itulah. Makna kata orang yang murtad tu tubik daripada agama al-Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Allah ni, iaitu Islam ni agama Allah, bukan agama orang tu orang ni. Kita jangan silap faham lah. Kata agama Islam ni serupa dengan agama lain-lain. Dah. Agama Islam ni iaitu agama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengadakan kita, yang menjadikan segala-gala makhluk. Bukan seumpama agama kebumian. Tak benar daripada Allah. Agama sembah lembu, sembahnya binatang, sembahnya berhala, ibadatnya kepada syaitan dan jin dan sebagainya daripada perkara-perkara yang tak layak manusia mengabdikan diri kepadanya. Orang lagu ni orang yang tak faham agama ni, mana kata dia rugilah. Lalu agama Islam yang mereka itu murtad ni lagu mana rupa? Zalika bi annahum. Yang dimakian itu kerana sesungguhnya mereka itu, pia tu bi annahum, yakni al-munafiqun. Orang munafik. Orang munafik ni makna orang golongan yang ketiga. Kalau kita nak kira balik orang beragama ni, ya orang golongan yang ketiga. Manusia ni Allah Ta'ala pada asal ada orang beriman, ada orang tidak beriman. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kamu ada orang yang tak beriman. Di antara kamu sebahagian lagi ada orang yang beriman. Itulah manusia. Manusia kamu ada dah asal dua golongan. Tetapi pada awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala rayak pula satu golongan yang liar lagi bahaya. Iaitu dia, yakni al-munafiqin. Puak-puak al-munafiqin. Munafiqin ni rupa lagu mana? Orang dua muka. Berjumpa dengan orang beriman, kata dia orang beriman. Jumpa dengan orang kafir, dia kata dia ni orang kafir. Walahal dia pada hakikat tu kafir lah. Tetapi orang pesen dua muka. Alangkah banyaknya orang umpama ni.
Banyak orang umpama ni, terutama pada zaman-zaman akhir zaman ni, berbagai-bagai rupa orang dua muka ni. Sama ada dalam perkerjaan, sama ada di dalam pengajian, sama ada dalam perniagaan, sama ada di dalam amal ibadat, berbagai-bagai orang dua muka ni. Sebenarnya ada orang hak rupa hak zahir kata tak molek, zahir kata molek. Ada salih yang talih. Tetapi orang talih yang berbulu, yang berupa dengan as-salih, hak tu bahaya. Hak tu bahaya. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Afanallahu wa iyyakum ajma'in an hazihi al-balayah. Daripada itu kebinasaan, daripada bala petaka tu. Qalu, katanya mereka itu berkata kepada zalika bi annahum qalu, mereka itu kata. Keceklah kata-kata di situ, mana kecek. Nyagi royak. Tu nyagi royak, nyagi kecek. Maknanya gitu. Gano lillazina karihu, bagi mana berkata kepada orang-orang yang musyrik yang beci. Lillazi, orang-orang yang musyrik tadi tu beci. Yang beci kan apa? Karihu tu makna beci. Yang beci kepada apa yang kepada apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan, yang telah turunkan. Mereka itu beci terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat turun. Yang ini beci kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beci kepada ayat Tuhan. Sebegitu lalu sifat manusia berbagai-bagai dah. Tuhan hendak kibai, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Tuhan hendak kibai, hendak nak hidayah kita, hendak nak tunjuk kita. Tapi lah manusia kita ni terkadang orang buat baik ya tak nampak baik. Orang buat molek ya tak nampak molek. Manusia ya lagu tu. Tak ada arah sungguh kata. Itu sesama manusia yang kita boleh tengok. Ni terkadang guru buat baik dengan anak murid tak nampak kebaikan guru. Isteri buat baik kepada suami tak nampak kebaikan isteri. Sebaliknya suami buat baik kepada isteri tak nampak kebaikan suami. Terkadang mak pak buat baik kepada anak tak nampak kebaikan hak mak pak. Terkadang anak buat baik kepada mak pak tak nampak kebaikan hak anak. Berbagai-bagai dalam dunia ni. Akhir sekali sepakat tak nampak kebaikan hak tu hewi ke dia. Hak tu hak bahaya lebih pada mana-mana lagi. Jadi ia rasa beci berasa tak setuju. Sifat hati kasih dengan beci ni sifat hati. Ya sifat hati nak pergi buat gaduh-gaduh tak boleh lah. Nak buat gaduh-gaduh tak boleh. Sifat beci dengan kasih ni payah sekali. Lillazina karihu, mereka yang beci. Beci ni mana lagu mana? Berasa dengar, apabila ia dengar berasa nak tolak tu baik. Berasa tak saya terima, tu mana beci. Berasa tak saya terima, berasa tak saya dengar, berasa tak saya terima, berasa tak saya tengok. Kamar dia berkesan kepada kulit muka dia. Berasa masam, berasa kata berkeruk muka dia. Itu makna kata karihu. Mereka itu beci ke apa? Ma nazzalallah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat turun. Kalimah nazzala ni Tuhan guna, Tuhan tak guna ma anzalallah. Tengok. Tuhan guna ma nazzalallah. Beza tu di antara ma anzalallah dengan ma nazzalallah. Nazzala dengan anzala dalam bahasa Tuhan ni, Tuhan guna ni ada dua faham. Ada cara faham yang berlain ni. Kalau kata ma anzalallah, boleh kira lagi. Boleh kira apa salah juga. Tetapi nak royak kata
ada lagi jalan yang berasa kata boleh. Dia tu nak dakwa. Orang tak juh tu nak dakwa. Tapi Tuhan guna ma anzalallah. Nak dakwa tak boleh dah. Buat apa? Kerana ma anzalallah makna Tuhan buat turun sekali. Tuhan turun makna 30 juzuk tu turun dia terima lah sekaligus. Nah, sekali lalu, sekali dengan cara jumlah, dengan cara kasar-kasar gitu selalu dah. Oh, kawan tak boleh nak terima. Mari gini seguguk gini enggak. Mari dengan banyak selalu. Nak ambil rai mana terima. Boleh lagi dakwa. Nak lari boleh lagi lah bagi orang tak berjuruh tu. Kalau orang berjuruh, dia tak kecek lah tu. Tapi hak ni Tuhan kata, ma nazzalallah. Hak kuat turun sikit-sikit dah. Satu perkara, bawa lama. Satu perkara lain pula. Bawa lama. Satu perkara, hak lain pula. Nya beci juga. Tak ada sebab tu. Misal saya nak misal dengan cara mudah-mudah kata. Kalau kita ada anak koli ke apa, kita suruh dengan sekaligus. Boleh lagi nak berdalih. Oh, gano toke tu tolong suruh banyak gitu lalu hamba apa tak erak juga. Nampak tak tu? Ni dak. Ya bukan tak suruh lagu tu. Sekali minit mula-mula suruh hak ni. Ada boleh 20 minit ke 50 minit ke ya boleh buat mana. Kita suruh pula. Lepas pada tu lama pula 20 minit suruh pula. Nyebdalih pula. Lagu ni kena hambak tu baik. Kalau anak ke lagu ni kena dengar. Tak gitu ke? Misal kata. Hak Tuhan ni Tuhan buat tu sikit. Sekara ke sekara. Nya tak say juga. Nya beci juga. Tu masalah tu. Ma nazzalallah. Beci juga. Itu makna kata apa ya Allah Ta'ala telah turun. Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Allah, tengoknya jawab. Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ni orang takjuh. Ia berkesan tubik mari di perkataan. Di perkataan. Nampak tu tak? Di perkataan. Kata setengah-setengah tu daripada ahli tafsir. Nanti kita tengok ahli tafsir kata setengah. Dia kata lilladzina karihu. Tadi itu kena kepada musyrikun. Hak tu zahir bagi makna. Kata setengah lilladzina karihu. Alladzina karihu ni siapa? Yani al-Yahud. Boleh juga. Dua-dua ni tak lain tak bukan mana beci belaka terhadap Nabi Muhammad. Musyrikun kafir Quraisy itu pun tak kena dengan Nabi Muhammad. Yahudi ni pun tanya tak kena juga dengan Nabi Muhammad. Dua-dua tu pakat tak say belaka, tak kena belaka. Tu tak? Tak kena belaka. Itu maknanya gitu. Sanuti'ukum, dia kata, kami akan turut kamu fi ba'dil amr. Di dalam sebahagian daripada urusan kamu. Allah, tengok nah. Makna kata sanuti'ukum fi ba'dil amr. Kami ni nak taatkan kamu. Ia katalah puak-puak munafiqun tu kata. Kami akan taat puak-puak kamu hei musyrikun. Satu kumpulan ulama tafsir lagu tu. Satu kumpulan kata sanuti'ukum tu kena pada Yahudi. Puak-puak munafiqin ni kata aku akan taat akan kamu hei Yahudi fi ba'dil amr, pada setengah-setengah daripada urusan. Setengah-setengah daripada urusan lagu mana? Mana kalau kita nak fardu kata balik munafiqin ni kata terhadap Yahudi, kami nak sama-sama kerja sekali dengan demo pada setengah-setengah urusan. Awak kerja belaka nak demo, nak kata kita duduk dengan demo sekata perkata, takut demo tahu kata kita ni bukan orang beriman. Kita kena duduk jadi tengah biasa kena masuk api neraka dah. Lagu mana? Tak apa Yahudi, aku nak sekali denganmu, nak tutup sifat Muhammad hak ada dalam Taurat tu, aku nak tutup sekali juga. Mu nak aku tutup, aku nak kerja ni. Itu satu bagai. Kalau balik musyrikun, balik musyrikun tak apa kita nak buat musuh sama dengan puak demo sekali dengan puak demo terhadap Muhammad ni. Aku nak buat musuh.
Allah. Hak ni nak susuk sifat Nabi Muhammad. Hak tu herayat ui benar dalam Quran, dalam Taurat tu. Hak ni nak musuh, nak agak musuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ya orang jahat ni, ya nak kerja jahat sama-sama jahat. Ya orang jahat ke, ya nak kerja sama-sama jahat dia. Yahudi pun jahat. Ha? Musyrikun pun jahat. Jahat belaka dua-dua ni. Ayah nak buat kerja lagu mana? Ayah nak buat kerja pasal jahat dia tu. Ya orang jahat ni, walaupun dia duduk dengan kita pun hati dia duduk kali dengan jahat. Supaya dengan orang tak molek je lah. Orang jahat, orang tak molek, orang tular ya nah. Dia duduk pasal tu. Dia tak boleh nak buat. Dia akan zahir. Dia akan nyata kejahatan dia tadi itu. Walaupun mulut dia manis lah. Gitu gini. Saja ya. Tak ada benar kali. Nampak tu tak? Tak ada benar kali. Benda tak ada sungguh kali. Itu makna kata sanuti'ukum fi ba'dil amr. Allah. Ya kecek lagu tu depan seteru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan al-Yahud dan al-musyrikun Makkah. Yahudi dan musyrikun Makkah. Allah. Sebab apakah orang Yahudi, kalau kita nak tafsir ikut tu, dia ada dua tafsir sini. Saya ayat dua lalu dah. Sebab apa orang Yahudi tu dia benci terhadap sifat Nabi Muhammad atau yang sebut di dalam Taurat? Sebab berdeki. Menyakit berdeki. Yahudi ni banyak berdeki. Orang kita ni kalulah bijak tu, terkadang berdeki kot orang. Tu hewi bijak tak nampak. Yahudi ni bukan bodoh, bijak. Tetapi berdeki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu herayat dia tak erti. Tu herayat dah kata kelebihan aku nak wui siapa pun tak apa, kelebihan di tangan aku nak wui siapa pun tak apa. Tak boleh siapa dia nak sekat. Aku nak wui kau orang tu orang ni aku bukan hamong. Tapi tak erti. Apabila ia tak erti situ, jadi dendam dalam hati dia, bawa pada dia tu berdeki, susuk sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun musyrikun, dia berciwa apa terhadap apa hak Tuhan turun. Kerana orang musyrikun ni orang maslahat. Orang maslahat mana kata lagu mana? Makna orang yang duk kira kepada habuai. Hak dunia saja. Ya tak ada akhirat pun ni. Ya buat gapo, ya kena bergaduh dengan habuai dunia dia lah. Hak tu makna gana? Makna al-musyrikun. Makna musyrikun dia balas tu. Tu tak? Lalu Tuhan kata, mu duk buat kerja lagu tu mu sengkar aku tak tahu ke kena? Tuhan tanya, mu duk buat kerja lagu tu mu sengkar aku tak tahu ke kena? Fuak-fuak munafiqin. Muhammad kata, mu sengkar aku tak tahu ke lagu mana? Lalu Tuhan kata di sini. Tengok, Tuhan kata di sini, kata guna, wallahu ya'lamu israrahum. Allah. Apa Tuhan tak kata wallahu ya'lamu israrakum? Tuhan kata wallahu ya'lamu israrahum. Tuhan kata buat apa gini? Ni ayat Quran apabila kita tadabbur, Tuhan ajarkan cara memikir kepada kita, strategi kepada kita, cara nak membukakan akal fikiran kita berbagai-bagai. Terkaya daripada teori tu, teori ni, falsafah tu, falsafah ni, terkaya kita. Kita ada Quran sebuah ni, kalaulah kita kaji dia, kita jaya. Sebab itulah ahlul batil, ia nak menjauhkan kita daripada Al-Quranul Karim. Nak buat kita jadi tak cidik dan bodoh, nak kita jauh daripada Quran. Nak hidup gaduh dengan falsafah, ideologi yang dipikir, yang dibawa, yang disanyung oleh setengah-setengah daripada makhluk Allah Ta'ala yang bukan itu perkara wahyu Tuhan. Kerja dia nak menjauhi kita. Payahlah Quran nak mengaji. Payahlah hadis Nabi kita nak faham. Kita tak boleh nak mendekati dua sumber tu kerana adalah panas, kesesatan, akhir jadi kekufuran dan berbagai-bagai. Daripada sebab-sebab yang nak menjauhkan kita daripada Al-Quran dan
berkata hadis Nabi kita sebagai Sayyidil Anam alaihi salatu wassalam. Nampak? Mari kita pakat ngaji Quran. Kita lakah boleh akan dinding tadi itu. Kita lakah boleh dinding tadi tu, walaupun dinding tu 7 lapis ke 10 lapis ke, dan berbagai-bagai tebal lagu mana pun, kita kena pelepah diri kita boleh daripada dinding kesesatan yang didakwahkan, yang diserukan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama yang tak mau sekali dengan ajaran Quran, ajaran hadis. Nampak tu tak? Ya, ulama ni boleh kita itlak belaka. Ulama Islam panggil ulama juga. Ulama bukan Islam panggil ulama juga. Asalkan alim pandai dalam ilmu mindai mana-mana panggil ulama belaka. Tapi ulama hak biasanya kata warasatul anbiya, sungguh ya senantiasa ya pipingkan kita kepada Tuhan dan Rasul. Hak lagu tu. Tupai ulama tu, tupai ulama ni gitu dan gini supaya nak bawa kita klik pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sebab ia calon diri dia jadi da'iyan ilallah. Membawa manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bawa kepada yang lain. Kita kena jangan silap faham di sini. Kalau bahasa saya panggil rautang fafan manpai. Makna kata kita kena calonkan diri lakah boleh. Benar hak demo duk royak, benar apa yang kata saya percaya kepada ajaran Tuhan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana kata saya dekati itu tu, kita kena lakah boleh. Walaupun siapa pun wajib kita lakah boleh perkara tadi itu. Supaya apa? Supaya dapat kebenaran. Percayalah kepada ajaran Tuhan, kata tak ada ajaran yang lebih baik, yang lebih kena, yang lebih mulia, yang hendak ki baik dengan kita lebih pada Tuhan kita. Tak ada. Ada ajaran Tuhan ni. Sebab itulah kita duk ngaji ke ajaran dia, kita cerak jumpa dengan syurga. Kita ngaji ajaran dia, cerak kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Cerak. Tak usah syak. Hak lain tak sampai kepada syurga. Hak lain tak sampai kepada kejayaan dunia dan akhirat. Banyak dah tokoh-tokoh ulama kita hak duk paling belakang daripada ajaran Tuhan, ajaran Quran dan hadis ni, akhir sekali berasa susah. Berasa susah. Berapa orang ulama lungut ulama. Lungut takut tak faham. Berbagai-bagai ulama dalam agama Islam hak berpaling daripada Al-Quran was Sunnah. Akhir sekali sesat sehabis-habis sesat. Susah sehabis-habis susah. InsyaAllah kita akan tengok benar-benar lagu tu pada waktu munasabah dia. Waktu munasabah dia. Mengajilah Quran dengan siapa apa tak apa, tapi kena ahlil Quran. Kena orang yang nak bawanya Quran. Jangan mengaji Quran dengan orang paling belakang pada Quran. Tak boleh. Tu tak? Mana kata bela-bela duk mengajarkan Quran, tapi mengkelekehkan terhadap Quran. Tak boleh percaya seperti Tuhan, tak boleh royak, tak boleh beramal seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Itu bukan. Itu dah. Apabila kita sebut apabila mari kita kembali pada Quran dan hadis, bukan arti kita tinggal ulama, nak tinggal apa ulama. Hak nak membantukan Quran, nak bawakan syarah Quran mari, iaitu daripada hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tinggal apa mereka? Kalau kita tinggal mereka, kita tak boleh nak baca ayat dia ni. Bagaimana nak baca ayat? Nak baca zalika bi'annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Bagaimana nak baca? Nak kena huruf lagu mana? Buta huruf. Ya kena guna ulama, kena pakai ulama. Tapi ulama mana? Ulama hak duk sekali dengan Tuhan, duk sekali dengan Quran, duk sekali dengan hadis. Dia tak ada duk. Nampak tu tak? Tak ada duk jalan lain. Kalaulah mai duk royak kata, kalau kita turut Tuhan, turut Nabi, tentulah sesat. Ini panggil syaitan dalam rupa manusia. Tu tak? Jangan. Sebab waktu jalannya tu lah tu berlaku. Buat sifat kasih sayang kepada mana-mana pihak pun, belum daripada kita nak dengar alasan, kita kasih pada alasan hak ya wari.
apabila kita kasih pada alasan, hajar kita diri kita kasih pada alasan. Apabila kita kasih pada alasan yang dia bawa datang, kita kasih sendiri kepada diri seseorang tadi. Ni nak kasih pada diri orang dulu. Belum nak tengok alasan, tak apa orang kita dah ni. Ya nak kita gapo apa tak apa. Tak, bukanlah tu. Ya bukanlah tu. Dalam Islam ya hajar, tengok kepada bukti. Tengok kepada keterangan. Lepas pada tu, kita kasih pada orang yang bawa benda tu mari kita. Ya lagu tu. Baru tak, kalau dalam dunia apa ya tak habis muka lagu tu. Kita tengok ya buat lagu mana, muamalat lagu mana dengan kita. Ya bantu kita, dia sokong kita, dia kecek baik dengan kita, ya ke apa. Pasal tu tak buat baik lah dengan dia. Ni tak, pasal kenal kepada orang dulu. Hak tu lah kalau dalam dalam keluarga, dalam dah habis harta bilicing tu. Kenal pada orang ni. Nya buih habis harta dia kepada orang. Ya tu tak ada buat apa. Kecek pun tak molek dengan dia. Misalkan tu. Ya bukan lagu tu. Manusia kita sifat lah tu. Kalau dia kenal ke siapa mula nak curah habis licin lalu. Ya pasal nak kenal ke orang tu pasal tu. Itu pasal orang madi tu orang gila ke muga. Maaf ada orang gila kepada muga. Tak. Islam kita ya hajar kepada alasan. Bukti. Gapo hati kita dapat. Ya lagu tu. Tu hak tu kita buat baik dengan dia. Nabi Muhammad ya hajar lagu tu. Tuhan ya hajar lagu tu. Hei manusia, mu tengok pada sifat aku. Mu tengok pada nikmat aku beri padamu. Mu tengok pada kebaikan aku beri padamu. Membawa pada kita tengok benda tu, kita kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kasih pada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nak pada bukti. Ya lagu tu. Tu tak? Tu. Wallahu ya'lamu israrahum. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui apa Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang mereka tu rahsiakan. Apa yang mereka itu rahsiakan. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah Ta'ala tahu rahsia mereka tu apa. Tuhan tak kata Tuhan tak ada kata Allah Ta'ala aku tahu nah rahsia fuakmu ni. Kecek dengan mukhatab, Tuhan tak kecek lah tu. Tuhan kecek dengan ghaib, orang ketiga. Awak apa? Hak ni Tuhan royak pada orang Islam. Tuhan tahu, orang Islam kata hakikat dia, Rusia dia lagu mana, aku tahu, tak usah bimbang. Seolah kata perkataan ni Tuhan duk khitab kepada orang Islam. Hal orang-orang munafiqin. Awak apa nak buat lagu tu ya Allah? Kerana nak orang Islam itu tenang hati dengan agama yang dibawakan oleh mereka daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kata Tuhan masuk dengan orang Islam. Nak membukakan Rusia hakikat orang munafik hak yang nak kacaukan orang Islam. Tu. Kecek pe tadi tu tengok tu hajar. Cakap pe kita tu kena tengok dah kata pihak mana yang duk sekali dengan kita, pihak mana yang jadi musuh dan lawan kita. Tengok cakap jangan kata pendiri. Ni ideologi cara yang nak membinakan umat masyarakat, membinakan pengen kata diri seseorang, nak letak diri tu letak di mana. Hajar. Ayat Quran ni hajar. Kalau sahabat tu kita kena mengaji dia. Hak tu maknanya kita kena tahu dia. Tu tak? Baik. Kemudian seterusnya Tuhan royak hal keadaan orang munafiqin. Hal keadaan orang munafiqin, orang yang mengkemukakan diri dia dalam dunia ni buat jadi dua muka. Orang tak beriman. Tuhan kata wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang yang beriman cerak. Tetapi rupa dia. Rupa dia kata, kita ni orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tengok sifat dia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila dia berjumpa dengan orang yang beriman, dia kata kami ni orang beriman sekali dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila paling muka daripada orang beriman jumpa dengan orang-orang hak dia itu pujuk dan puja di kalangan syaitan manusia umpama orang kafir itu tu, qalu inna ma'akum.
Berkata mereka itu munafiqun, hai kita sekali dengan demo. Walaupun demo nampak tak kita duduk sekali dengan demo tu, tapi kita budak demo. Sifat tak jaya lagu tu. Sifat tak jaya. Ya ramat ke cidik, ya suka atau ya cidik, tapi tak. Bodoh kan lagu tu. Nampak tu tak? Orang tak cidik. Orang tak cidik. Orang tak cidik. Nampak? Orang bodoh lah kalau tak kecek mudah-mudah bahasa kasar sikit. Bodoh tak cidik. Innama nahnu mustahzi'un. Kami nak main-main gitu. Ya, bukan sungguh pun gidak dengan demo dak gitu. Tenang hati kita sekali dengan demo. Jahil sekali dengan dia. Tak cidik sekali dengan dia. Rugi sekali dengan dia. Akhir sekali masuk dengan kau sekali dengan dia. Tapi mung nak duk patak. Itu dia. Ya orang kita yang lagu tu. Sebab apa? Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab al-munafiqun ni tak ada pendirian. Munafiqin tak ada pendirian. Dan tengok dia tak jauh. Dia tengok pada habu 10, 20, 30 gitu. Dia tak tengok panjang. Duit 10 kok tak apa dah. Dia buat munafiqin jadi puak kita dah. 20 kok jadi kita dah. 30 kok jadi kita dah. Saya nak tafsir jadi mudah. Kita nak wipeh. Orang-orang musyrikun Quraisy ni. Makan gitu-gitu ya. Ada dah. Awak apa dia boleh pilih lagu tu? Kerana yang nampak fuak musyrikun ini banyak lebih daripada al-mu'minun wal muslimun. Banyak pada pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak kita ramai duk sini. Yalah tu ya, yang mikir panak-panak gitu. Tak ada erti gapo puak ni. Nampak tu tak? Sebab tu haduk gitu. Lepas pada kalau kita tengok keadaan puak dia hidup ke, kecek panas tapi tak ada gapo buah tangan tak ada. Kecek panas tapi tak ada buat apa. Duk atas-atas gerai, duk main buah cokok gitu ya. Kalau bahasa kita nak kecek ke apa? Main haji-haji buah cokok, tak teh, tak rokok, tak pini, tak sirih. Begitu ya, zaman tu. Walah mana sangat. Nampak? Lepas tu kecek tak jatuh. Tapi nak buat tak boleh. Itu sifat munafiqun. Lalu puak ni ya kena sapa-sapa masa juga, kena mati juga. Tuhan nak ayat kata orang munafik ni ataupun orang tak beriman ketua dia, lupi dia, mana ketua dia. Apabila sapa masa Tuhan nak ambil nyawa dia, lah mana Tuhan nak ambil? Tengok Tuhan kata dalam ayat 27. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah. Maka bagaimanakah apabila malaikat itu apabila malaikat itu nak cabut nyawa mereka. Kerja malaikat ni malakul maut lah, nak cabut nyawa dia. Nak cabut nyawa puak-puak ni. Dia kena mati juga ke puak ni. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nya pukul di para-para malaikat, nya katak, nya tapa muka. Tu sahabat tu je belalok mata-mata, nya pai di belakang. Nampak tu tak? Kita tak nampak. Kok mana ni duk tarik nyawa ni jadi susah gitu, lalu tak tahulah ambil berhala ni mari tak di kepala, berhala ni tak di kiri, tak di telinga, ni tu hemung, berbagai-bagai cara. Nampak tu dah, ambil berhala mari ni, berhala mari dah sekali dengan kita. Tak kong lah kalau kita kecek mudah-mudah mari tak di muka ni dia. Kawan tu dah habis cekak dah. Tak kabar nak kecek tak boleh apa dah. Orang nak mati belah mana. Seolah kata nak jauh. Dia duk tengok belalak mata-mata. Duk tengok dah. Malaikat ni heret pergi ke mana. Nampak tu dah, buka siap-siap dah azab nak terima. Nyemari dengan malaikat azab duk tepi siap-siap dah. Malakul maut ni kataknya, so tak reti sangatnya kataknya gitu. Ni tu heraya dalam Quran. Sebab itulah mereka ini kita tengok apabila dia itu nak mati, tengok orang kafir apabila nak mati ni dahsyat. Dahsyat orang kafir ni nak mati ya dahsyat. Awak apa? Ni tu heraya dah dalam Quran. Nya kalau bahasa kita nya tibuk dia lah. Tu mana yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wujuhahum, muka-muka mereka itu dan belakang-belakang mereka itu. Tak kuat. Itu maknanya gitu.
Di sini ada dua pendapat alim ulama kita. Ada dua pendapat alim ulama kita, tapi yang masyhur iaitu berlaku ketika nak mati. Ketika nak mati. Sebab Tuhan royak dah kan, fa kaifa idza tawaffathumul malaikah. Maka bagaimanakah apabila malaikat itu nak mencabutkan nyawa mereka itu. Malaikat nak cabut nyawa mereka itu, malaikat buat lagu mana? Pukul muka-muka mereka itu, tapalah, dan mempukul, katak, tibuk belakang-belakang mereka. Tu. Bila? Tak kala ia nak mati. Setengah daripada ahli tafsir, kena juga hak ni pada hari kiamat nanti. Bakit daripada mati, hidup semula, katak oleh malaikat, tapal oleh malaikat, belum pada nak masuk syurga. Allah, boleh tengok sungguhlah. Boleh tengok sungguhlah. Hawak punya begitu lalu tu malaikat ada buat huduh ke dia tu. Takkan dia ni makhluk Tuhan juga ke manusia. Ya, tetapi ya wa amal tak molek. Tuhan kata gano? Tuhan kata gini, ayat terakhir insya-Allah. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Allah. Habis dah lah. Ni habis sungguh dah. Habis sungguh ni habis sungguh. Lah mana? Zalika. Dimakian itu. Yang dimakian itu, dimakian mana? Dimakian kata kena pukul, kena katak tu. Tu. Bi annahum, kerana bahwasanya mereka itu pia. Fa munafiqun, masuknya ketua dia musyrikun. Dua-dua lalu dah. Yahudi masuk tak? Masuk bilicing sini. Tiap-tiap mereka yang tak ada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kira, kena habis. Zaman tu hak dok lawan Nabi Muhammad, dua kumpul leh hak kuat-kuat. Kemudian mari kumpul leh hak kuat dalam kain selimut. Dok dalam. Tiga lah kalau kita kecek. Yahudi satu. Yang kedua munafiqun, itu musyrikun Quraisy dua. Yang ketiga munafiqun. Tiga. Puak ning-ning tu makna kata bi annahum, bahwasanya mereka itu puak-puak tu, puak tiga kumpulan ni, ittaba'u, ikut mereka itu. Ikut mereka itu, ikut, turut, turut ma askhatallah, apa ya Allah Subhanahu wa taala mereka. Jadi turut apa hak Tuhan tak kena. Gapa makna Tuhan tak kena sekali? Al-kufr. Turut kufur. Wan nifaq. Dan turut benda jadi nifaq, munafik. Tuhan benci kepada kufur dan Tuhan benci kepada nifaq. Tuhan tak kena. Yang kita turut benar tu. Ini besar. Turut kufur, turut ambil sifat kufur mai dok guna, ambil sifat nifaq mai dok guna. Jangan buat lagu tu. Jangan. Manusia, jauhlah kita daripada kekufuran. Jangan. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kita nak kufur apa dengan Tuhan kita yang menjadikan kita daripada tanah sehingga Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna. Kita kufur apa dengan dia? Kufur apa? Pedah gapo kita kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Mal faedah? Pedah gapo? Tak ada pedah. Tu dia. Ittaba'u ma askhatallah. Apa hak Tuhan mereka? Wa karihu ridwanahu. Apabila yagi ikut benda hak Tuhan mereka, Tuhan wari satu perkara lagi sebagai nak menkejakkan kata wa karihu ridwanahu. Mereka itu benci. Gapa mana ridwanahu? Keredaan Tuhan. Gapa Tuhan reda? Al-iman was-sidq. Iman dengan Allah gulawe bagi kufur. As-sidq, benar bagi Allah, gulawe bagi nifaq. Nifaq ya tak benar. Kenapa kata benar dengan ajaran Allah dan beriman dengan ajaran? Ya benci. Ya benci kepada iman, benci pada as-sidq, benar. Tapi dia kena kepada yang gitu kufur dan nifaq. Dua boleh ke dia. Lalu Tuhan kata fa ahbata a'malahum.
Sebab itulah, kerana itulah, maka itulah Allah Ta'ala membatalkan, makna mensia-siakan amalan-amalan dia. Allah Ta'ala mensia-siakan amalan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kira dengan amalan dia. Tuhan katakan dalam Quran, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia buat juga amal, buat kebaikan gitu, buat kebaikan gini-gini dan sebagainya. Tuhan buat jadi habuk hangin habis licin daripada amalan dia. Tak ada. So Allah kata, ia duk bawa satu kertas, nya berdiri tepat angin kuat, nya pupuk di angin habis licin, tak boleh nak pegang kertas tu lepas pada tu, tak ada boleh. Tu amalan orang kafir tu tengok sungguh juga, kadang bangun belum dah kita pergi buat amal cara-cara dia orang kafir tu. Kalau dalam agama musyrikun dulu kok bangun belum dah subuh duk sembah berhala dia. Pak kita tengok dalam tempat kita dekat-dekat ni, bang duk sembah berhala dia, buat amal ibadahnya, ada cara-cara dia tu. Tapi Tuhan tak ada kira apa. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena sedar kata kita ni orang Islam. Jangan sama sekali ambil ajaran orang bukan Islam mari duk pakai dalam hidup. Sama ada masalah amal ibadat, sama adalah masalah al-iman. Hei pencetuhkan ummah, orang nak bakit semangat pada ummah, kamu mengajarlah ajaran Islam kepada pengikut. Orang duk orang tahan kamu, molek. Jangan bakit semangat, bakit kebudayaan siapa kena kelik jadi orang tak beriman semula. Tak ada bedah kamu depan Tuhan esok. Tak ada bedah kamu depan Tuhan esok. Tak ada bedah gapo kamu buat lagu tu depan Tuhan esok. Bahkan kena marka, kena marah, kena periksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sedahsyat-dahsyat periksa. Bangkit semangat al-Islam. Bangkit fikiran al-Islam, al-iman, al-ihsan, at-tauhid. Nah tu. Jangan duk bakit semangat biasanya kata nak kembali klik pada kebudayaan, akhir sekali jadi lagu mana? Jadi klik pada Hindu dan Buddha dan Pram dan sebagainya. Tak ada beda tu. Pelajar-pelajar yang dikasihi lelaki maupun perempuan, ini adalah urusan agama kita. Ini adalah hak agama kita. Ingatlah kata kita ni muda tak kekal kali. Satu hari kena jadi orang tua, satu hari kena kembali kelik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan yang kita dah buat lawan Tuhan lahir-lahir di atas batas, di atas tembok, di atas kaca mata masyarakat, itu bukan kebebasan diri kita. Ya tak ya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedarlah belum dari kamu daripada kesesaran, daripada benda tu nak sesat, daripada kita tak boleh nak buat gapo lepas pada kita itu sesat. Sesat kemudian tidak berguna. Hei saudara di kalangan adik-adik yang nak bawakan lambang-lambang hak yang pesetu tu. Itu adalah perkara yang kita hendak nasihatlah kepada semua umum masyarakat supaya kita itu boleh selamat diri kita daripada perkara-perkara itu. Marilah sama-sama kita tadabburkan isi kandungan Al-Quran 2, 3, 4 ayat sehari supaya benda ni jadi keberkatan di dalam hidup kita, jadi kemewahan di dalam hidup kita, jadi perkara itu pintu anak kunci untuk nak membukakan rezeki yang bagus, yang halal, yang baik untuk kita hidup di atas muka bumi ini yang sementara sahaja, belum daripada kita nak jumpa dengan Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Itulah sedikit daripada pentafsiran daripada beberapa ayat, daripada ayat yang ke-26 hingga yang ke-28 lah. Pada pagi ni boleh 3 ayat. InsyaAllah kita akan sambung pula akan surah Muhammad. Kita ni Nabi Muhammad SAW pada hisah yang lagi akan datang. Pada pagi ni sekadar sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فإنهم لا يهتدون اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.